Kasih sayang seorang ibu si setanding dengan kasih yang lain. Kedai makanan di Bandar Sibu nang lain daripada yang lain. Kini Tok Yusof berada di lokasi yang cukup bersejarah di Bandar Sibu, Tok. Tempat Toknya dah banyak berjasa lah kepada orang Sibu Lamak Marik. Ianya telah siap dibina pada tahun 1936. Hospital pertama di Sibu, Tok, dinamakan Hospital Lau King Hau. Kini Toknya dah siap beroperasi lagi. Tegal dah ada Hospital Sibu. So kini Toknya dijadikan Memorial Museum. Sebelum kita pergi jauh dan berkenalan dengan usahawan di Sibu, Tok, jom kita isi perut, Lok. Dengar cerita ada pulut bakar yang lain daripada lain di Sibu, Tok, sampai orang munggahnya pulut legend. Sidak Tok sentiasa viral dan si dapat dibeli sikit aja Tegal nyaman gila. Kita mesti pergi ke pulut bakar Mak Yam bersama Puan Naimah di segmen Nang Nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rabbi. Itu kah pulut panggang yang viral semua ke Facebook pindah ya? Itu nak famous Sibu ya? Okey. Sini boleh kelakar kita, Tek. Jom ke rumah. Rumah? Rumah. Okey, nice. Jom. Okey. Kami Naimah binti Nur, umur kami 39. Kami anak kepada pengusaha pulut panggang Sibu Kak Yamno. Bisnes yang dipolah mak kami tu sebenarnya dari nenek kami. Lepasnya diturun kepada mak kami, diturun kepada kami, lepasnya akan datang kepada anak kami kelak. Dalam sehari mun jual ada 1,200, 1,500. Tapi sebelum PKP lah. Lepas PKP tu dalam 600, 800 biji. Kami pun niat tu pun pulut panggang tu pun pernah juga diimbak ke overseas juga. Sebelum PKP tu pernah dapat juga. Dan yang ada alhamdulillah rasanya sama. Yang udah masak, pergi Jordan udah, Arab udah. Kan jadi sampai sini dah dimasak, saya dah basi lah. Alhamdulillah saya dah dengar yang pelik-pelik. Saya dah dengar madah basi, kehancur saya dah. Mula pulut jadi basuh lo, buang yang pun uras-uras yang biji, yang ada apa aneh-anehnya apa dalamnya lah. Lepas yang kahit rendam dulunya, kira 4 jam 5 jam, baru kita kukus. Dalam kita kukus ya, kita peras santan dulu. Santannya bukan kami yang polah lah, kami beli dari luar. Lepasnya baru kami masakkan santannya. Yang pulut si belum lah, belum ada dimasak. Masak dah ya. Udah habis masak santan, dah cukup rasanya, bahannya dah dingkah dalamnya. Baru kita continue pada ni ya. Ngukus pulut tadi. Udah habis pulut, tapi pulut ya mesti mau panas-panas diberi dekat dalam acuan. Si dapat disejuk, sebab sejuknya akan keras. Esok pagi, lepas subuh 5.30, around 6 macam lah. Baru kami start golongnya makan daun pisang. Lepasnya kena cepat juga. Sebab customer nak kita pun cari RM1, RM2 bah tepi jalan. Lepasnya jual. Dah lepas PKP adalah bisnes turun naik nak. Bila start bisnes, dealer yang tempat kami ambil daun pisang ni pun kena kuarantin. Jadi kami terpaksa lagi sambung lagi si berjual. Ialah risiko yang kami pernah hadap. Kami akan postnya dekat Facebook. Kami ada page yang pun juga, Pulut Panggang Sibu Kak Yamno. Dari sialah kami take. Dan ada juga kami post di Facebook.
Macam PKP tu tak nak kan kami dah sebulan si berjual. Kami post di Facebook lah, Pulut Kanggang Sibu Kak Yamno dah buka seperti biasa untuk esok. Kami akan post. Kami akan post gambar, tiap tak bagi di status kami. Yalah, mun ada tempat kami memang mau mula di Kuching. Memang ya dalam fikiran kami juga. Tapi yalah kami mau cari tempatnya, lepas ya bahan-bahan mentahnya kami mau cari dulu. Lepas senang buat kami ni, dah senang kami dapat siapa suppliernya, buat kami dapat buka. Mak Madah, mun bisnes tu kelak jaga baik-baik, ramuan dalamnya jangan ditukar, apa semua indah aku. Okay, kami tu berbisnes juga, tapi apa yang kami mahu tu belum tercapai lagi. Turun naik bisnes kami tu. Apa yang kami harap bisnes kami tu kelak akan naiklah biar orang semua kenal. Kena kosong now mau try the apa tu berinti sambal. Oh, buka kedai bunga ros. Kedai. It's beautiful. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kami mbak semua balik. Boleh. Boleh. Buat nang nyaman. Itu adalah sebagai tanda penghargaan kami orang kepada kita daripada tim production juga, kerana kita sudi berkongsi cerita kita, pengalaman kita semasa kita menjalankan bisnes Pulut Panggang Viral Siboto. Okey semua, kini Tok Yusof berada di Jeti Belawai. Mungkin kita mau tahu, situ adalah pusat tempat sidak nelayan datang dengan hasil tangkapan daknya dari laut untuk dijual kepada penduduk setempat dan juga pemborong-pemborong ikan yang datang dari Sibu. Situ juga adalah pusat pengeluaran benih udang belawai. Untuk pengetahuan semua, Belawai itu di bawah pentadbiran daerah Daro di dalam bahagian Mukah. Dan lepas tu, kita akan pergi singgah kat Mukah jap sebab premis penginapan dia berada di dalam Mukah. Kaya, kita balik ke Sibu balik. Okey, jom. Untuk segmen round lo, kita nak bersusah sikit pasal premis penginapan Petanak Beach Chalet and Cafe kepunyaan Cikgu Abdul Aziz dan anaknya Puan Nur Faiza yang terletak di Mukah. Nama kami Nur Faizah binti Abdul Aziz. Umur kami 37 tahun. And then kami tu co-owner of Petanak Beach Chalet and Cafe. Tu idea dari ayah sendirilah. Memangnya yang punya cita-cita tu daripada dulu untuk buat selepasnya pencen. Bisnes tu saya mula start pada tahun 2014. Pada bulan Disember 2014 kami buka kepada publik lah. Before that kami siapkan tempat tu pada tahun 2013. Mengambil masa around 6 bulan ke 9 bulan untuk menyiapkan segala-galanya. Inspirasi saya adalah saya suka travel. Saya suka travel dan bila travel saya suka travel ke tempat-tempat yang di pedalaman. Jadi timbul idea saya untuk membuatkan Petanak Beach Chalet and Cafe itu di tempat tu.
kita banyak lebih kepada Indonesian pun vibes, ambient. Tapi selain daripada kita tok sit formal gila. Jadi kita lebih menerima tetamu macam kita menerima tetamu di rumah. Konsep di situ saya lihat mula-mula memang saya suka dengan environment yang natural lah. Apabila environment yang natural, saya sih banyak ngolah pengubahsuaian kepada apa yang di sekeliling. Cuma kita membuat penambahbaikan saja, seperti nanam pokok buah dan sebagainya. Kemudian the main house tu, rumah besar tu, saya ambil konsep modern klasik. So kami hanya bukan nak madah meneruskan lah, bekerjasama dengannya untuk molah kafe lah. Kami madah why don't we add on tambah lagi buat kafe untuk chalet. Mula-mulanya hanya mau tu chalet penginapan, and then kami madah as an attraction for others, and then untuk orang yang menginap di chalet. Jadi so we come out with idea of cafe. Kafe memang saya design sendiri. Saya buat nyampun dekor bersama dengan anak saya lah. Jadi oleh kerana kafe konsep kami itu adalah konsepnya daripada kebanyakannya daripada Indonesia. Jadi apabila anak saya panggil balik ke situ, yang banyak membantulah. Kami orang ada menu sambal dabu-dabu dengan sambal matah. Ya, untuk bahagian kami akan serve dengan ayam ataupun ikan kalau orang berminat. Sambal yang akan ditabur di atas ayam atau ikan ya. Kalau sambal matah originated from Bali. And then kalau sambal dabu-dabu daripada Manado. So ada sikit lagi ketoprak. Ketoprak appetizer, but it's a street food di Jakarta. Ketoprak. Nya gravy kacang. Nya macam salad. Kalau orang putih ada salad lah benda ya. Tapi nya dalamnya ada bihun, ada nasi himpit, ada tauge, ada kopok. Okey, sikit juga Petanak Beach tu makanannya mau ke makanan Jakarta, Indonesia. So dalam muka memang ada, memang jarang. So tok bila mula-mula pergi situ, kami tanya dengan Puan Faizah yang pun owner, makanan yang direkomennya yang ada ayam matah. So bila make first try ayam matah, nang nyaman. Okay, sementara tu kami orang ada Muay Thai. So we have Muay Thai class di situ for 3 times per week kelasnya, pagi dan petang. Okay, plan of course kami akan tambahkan mungkin penginapan, tambahkan sebab kita tu only have 6 chalets, so kami akan coba find out how to get to do more, and then service, to do more service what we can offer di situ. Okey Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bercerita pengalaman kita dan berkongsi macam-macam cerita lah dengan kami orang di Keringat Usahawan Tok, dan sebagai tanda bahagian, terimalah senang hati Tok. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita akan bersama pereka fashion yang kecil molek orangnya, Puan Norazita Selani, yang akan berkongsi impiannya untuk membawa Kumang & Co ke mata dunia. Kerana kreativitinya beliau digelar sebagai Ratu Inovasi Fashion. Wow, semua kita akan kupas dalam segmen Inspirasi Kami. Okey, nama kami Norazita Selani, berumur 35 tahun dan kami merupakan founder kepada Kumang & Co.
kami bermula 2012-2013 dalam proses R&D dan 2014 berdaftar dengan MARA sebagai inkubator MARA Sibu. Okey, sebelumnya kami mengajar pengajian am sejarah dengan bahasa Melayu dan 2012-2013 kami mula R&D dan masa saya kami menjadi agent dropship baju kurung. That is how we started this Kumang & Co sampai kini itulah. Perkataan Kumang kan berasal daripada perkataan Iban, the goddess mother of Iban kan. And for me, Kumang symbolize of women's power, beauty and inspirations. Dan apa yang kami orang polah di Kumang & Co itu kan, selain kami orang menterjemahkannya dengan bidang fashion, beauty, dengan craft, menggunakan Borneo Rich Heritage, dalam masa yang sama kami orang memartabatkan wanita, macam kami orang strengthen the women community. Bermulanya pada tahun 2018, Lita mula menyewa dengan pihak MARA sebagai penyewa di Sibu Jaya, tetapi kita tawarkannya di arcade ini ya. Kita ada dua lot, iaitu di Sibu Jaya dan di arcade MARA Sibu. Kita tawarkan di sini untuk membantunya supaya lebih aktiviti kawasanan lebih rancak ya. Iaitu sebelum itu dia ada menyertai banyak kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak MARA sebenarnya. Kami jadi ejen baju kurung, kami masih ingat lagi kakak Kasih Iman di Kota Tinggi. Dan sikit baju kurung ya kami dapat untung RM25. Jadi 5 baju kurung kami dapat jual dan kami dapat RM100 sebagai modal, dan dengan duit RM100 ya kami daftar untuk online kelas menjahit. Sebab masa saya kan kami suka pakai baju kurung. Jadi masa saya sebab kami nangga macam online susah sikit kita nak cari baju kurung yang ada tribal ataupun Borneo motif nak. Jadi kami rasa masa saya kami kami empun design apa semua nak. Dan dalam 2012 2013 saya kami dalam masa saya lah kami distribute ataupun kami macam coba-cobalah dengan sidak kawan, sidak family apa semua nak. Jadi yalah dari sia kami mula kami secara personal kami melihat benda sebagai passion kami. Apabila kami dah suka nak, memang kami akan cari info banyak mungkin. Contoh macam menjahit nak, kami based on our online class nak, kami cuba cari dekat YouTube ataupun beli pola dari luar negara juga, dalam negara juga untuk kita sama-sama belajar nak. Ada banyak juga cabaran-cabaran yang kami orang hadapi, dan salah satunya macam how to deal with people. I myself kan, I need to learn how to communicate. I need to learn how the character, the personality of the peoples, the crafter, the single moms, our B40 women kan, yang bekerja dengan kami orang lah, berkolaborasi dengan kami orang. Yang perlu kami betul-betul kami perlu belajar, dan kami perlu belajar macam lead by example. Sebab I have to show them the ability, my ability. Bulak wadah si ada masa nak give up kan, but to be honest, secara personal kami suka nangga give up, the words of give up ataupun macam feeling down kan. Sebab bagi kami suka nangga masalah ya, macam kami suka stuck dengan sikit masalahnya. Ibarat kita nangga sikit how to say that, ibarat kita nangga satu dinding nak, kita nangga dindingnya tanpa kita memikirkan punca dengan solution. Jadi kami mikirkan daripada kita nangga masalah, why don't we search for solution kan, yang boleh kita pola strategi apa yang kita mau untuk keluar daripada masalah ya. Kami nak nangga, kami ada di luar negara dengan ya, sebab kini tu memang ada dalam 11 buah negara yang kami orang dah tembus. 11 buah negara, dan dalam masa COVID area nak kami orang dapat tembus dalam 4 buah negara masa saya, dan kami mau jenama Kumang & Co tu bukan dikenali sidak dari Sarawak, Sabah, sebenarnya Malaysia, tapi negara ASEAN, luar global lagi.
Potensi yang saya lihat di sini ya, fashionnya memang sangat mendapat tempat di hati-hati peminat, bukan di dalam negara saja tetapi juga di luar negara. Pada masa yang kita perlu lebih lagi memberi pendedahan, dan iaitu pendedahan dalam pelbagai kemahiran lah untuk mengembangkan dirinya. Saya rasa pendapat saya lah ya, sebagai pendapat peribadi saya dan pendapat staf saya yang lain, beliau mampu untuk terus menembusi pasaran luar negara jika kita memberi peluangnya. Dan untuk rakan-rakan ataupun adik-adik pedaya, designer, bagi kami yang perlu jadi be yourself. Sebab bagi kami kan I believe that everyone has their own potential. That is our essence. Kami orang percaya semua orang tu ada potential masing-masing dan setiap kita tu ada purpose, ada tuju hidup masing-masing. Jadi kita pun ada passion kita kan. Jadi why don't we kita pula passion kita ya jadi profit ya bagi kami ialah, dan dalam masa yang sama kita perlu tahu apa purpose kita. Okey Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi cerita kita dan pengalaman kita dengan kami dan juga penonton di rumah. Dan sebagai tanda penghargaan, terimalah Tok sebagai cenderam hati lah kepada kita. Okey, semoga kita sentiasa sukses di masa akan datang. To you and juga Kumang & Co. Ya, okay. Terima kasih Sob and all of the crew, the team. Yes. Sini kita nongkah hetek. Okay, stop. Stop. Perfect spot. Ya. Oh, say. Ialah cerita wanita perkasa kita Puan Norazita Selani yang jauh datang dari Serian pergi ke Sibutok untuk mencapai impiannya dan menempa namanya di dalam dunia fashion. Bukannya aja, okey, Nya juga telah memperkasakan ekonomi penduduk setempat melalui kolaborasi dan sifat percaya antara usahawan. Itu adalah sifat yang kita patut contohi dan utamanya jika kita mahu jadi usahawan yang berjaya. So, sama-sama kita doakan Kumang & Co. yang berjaya mengharumkan namanya di seluruh dunia. Sebelum Yusuf minta diri, kita bersusih dulu lah. Nampak sikit kita arah belakang kami itu ada tugu ikan lumba-lumba yang dikelilingi oleh berbola zen. Okey, mesti kita tertanya-tanya anak, apa hal bah tang ada tugu ikan lumba-lumba di tengah bandar angsa. Okey, tok ceritanya, tugu tok dibina pada tahun 2009 dan ikan lumba-lumba tok nya melambangkan sifat kegembiraan, ketenangan, rahmat dan juga kebebasan rakyat Sibu. Dan sikit gila. Tok pesan kami ni pun, mungkin kita mahu berjaya nak. Si salah kita bermula daripada debah, because kita akan faham bila kita guguk dan apabila masa kita tiba untuk kita bangun, kita terus berlari. Bye.